Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudi hadir dalam sesi forum atas talian kita pada malam ini. Tidak lupa juga kepada ahli-ahli panel yang sudi meluangkan masa bersama-sama bagi mengupas topik perbincangan kita pada malam ini. Topik forum yang bakal dikupas pada malam ini merupakan Bahasa Melayu Alaf Baru, penggunaan dan penguasaan. Apakah penggunaan dan apakah penguasaan? Okey, penggunaan merupakan tindakan di mana seseorang individu tersebut menggunakan sesuatu dengan betul, manakala penguasaan merupakan bagaimana individu tersebut menguasai sesuatu perkara tersebut. Oleh itu, sebelum saya mengupas topik ini dengan lebih lanjut, eloklah saya memperkenalkan para panel kita pada malam ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama iaitu merupakan Ketua Jabatan Akademik Pengajian Bahasa Melayu. Tidak lupa juga dengan panel kita yang ketua yang lagi cantik orangnya, iaitu Ketua Jabatan Negeri Kedah. Dan tidak asing lagi, panel ketiga kita Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan akhir sekali iaitu panel kita yang keempat yang juga merupakan Ketua Jabatan Sumber Manusia daripada Top Glove. Baiklah, sebelum membahas forum ini bersama dengan ahli-ahli panel kita, eloklah saya mengupas serba sedikit tajuk ini. Cara 152 Perlembagaan Persekutuan telah menjelaskan bahawa bahasa Melayu ini dikenali sebagai bahasa Malaysia yang merupakan bahasa rasmi di mana fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan tidak dapat dinafikan. Oleh itu, bahasa ini dimantapkan lagi dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 di mana kedudukannya dalam bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Oleh hal demikian, kepentingannya sebagai bahasa ilmu yang menjadi medium pengajaran dan pembelajaran telah membawa kepada pewartaan Akta Pendidikan 1961. Namun, pada masa yang sama, masyarakat kita yang terdiri daripada pelbagai kaum bebas menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri. Oleh itu, bahasa kebangsaan ini kian dipinggirkan, terutamanya dalam generasi muda di mana penguasaan dan penggunaan dalam kalangan generasi muda ini amatlah membimbangkan. Oleh itu, saya akan menjemput ahli panel kita yang pertama untuk membahas terlebih dahulu. Silakan panel pertama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam kerukunan bumi Tuhan saya ucapkan kepada pertama sekali moderator yang mengendalikan majlis serta ahli-ahli panel lain yang bijaksana dan tidak dilupakan hadirin yang turut serta pada sesi malam ini. Betapa terkejut dan bersyukurnya saya pada hari ini kerana telah pun dijemput untuk menjadi salah satu panel forum pada hari ini untuk mengulas sedikit sebanyak mengenai adakah benar bahasa Melayu kini sudah merdeka. Sejujurnya, pada kefahaman saya sendiri, maksud merdeka dalam konteks bahasa ni adalah bila kita mahir mengaplikasikan bahasa tersebut dengan tata bahasa yang betul dan kita juga mampu menggunakan kosakata yang menarik dan yang paling penting sekali, bila kita menggunakan sesebuah bahasa ni tidak berlakunya pencampuran bahasa. Tak kisahlah sama ada dalam penulisan ataupun secara tidak formal ataupun dalam pertuturan harian. Dan sebagai contoh yang boleh kita ambil adalah saya sendiri yang memegang jawatan sebagai seorang Ketua Akademik Pengajian Bahasa Melayu di Universiti Malaya. Jadinya agak bohong di sini sekiranya saya mengatakan saya tidak berbahasa campur atau erti kata lainnya rojak. Di mana dalam pertuturan seharian saya, tidak kiralah sama ada ketika di tempat kerja maupun di rumah, saya pasti akan menggunakan bahasa rojak untuk bertutur secara tidak formal.
Dan perkara ini kadang-kala berpunca daripada faktor sekeliling, seperti saya ambil kira faktor sekeliling yang berada pada diri saya sendiri, di mana saya perlu bekerja dengan manusia yang datang daripada pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang, dan juga banyak yang datang daripada negara lain. Sebagai contoh, penuntut Universiti Malaya ni yang sudah pastinya terdapat beberapa peratus datang daripada negara luar dan memerlukan saya untuk bertutur dengan mereka. Jadinya sedikit sebanyak ia memerlukan saya untuk bertutur dalam bahasa perantaraan antarabangsa, iaitu bahasa Inggeris, supaya dapat memahamkan dan terjadinya komunikasi antara dua pihak. Tak kurang dengan itu, pada era serba moden dan juga serba canggih ini, bolehlah kita andaikan bahawa penggunaan bahasa rojak sudah tidak lagi menjadi asing dalam diri setiap masyarakat, tanpa mengira usia dan juga latar belakang. Sudah pastinya setiap orang pernah menggunakan perkataan and, or, yes dan juga okay. Hal ini kerana pemikiran masyarakat masa kini adalah penguasaan bahasa Inggeris perlu diutamakan berbanding bahasa ibunda kita sendiri. Dan juga sekiranya seseorang itu berjaya menguasai bahasa Inggeris dengan sangat lancar dan juga fasih, secara automatiknya beliau akan diklasifikasikan sebagai orang moden ataupun orang bandar. Dan ada juga yang mengatakan golongan yang fasih berbahasa Inggeris ini hanyalah golongan atasan yang dibekalkan dengan pengetahuan yang sangat tinggi. Tanpa kita sedari, dalam pada kita celik ni, tanpa kita sedar, faktor-faktor inilah yang telah pun menjadi punca tersekatnya kemerdekaan bahasa kebangsaan kita sendiri, iaitu bahasa Melayu yang sepatutnya dikasihi dan juga disanjungi. Sedih bukan? Tetapi lihatlah pada kitaran hidup yang berlaku di persekitaran pada masa kini, sangat-sangat jarang untuk kita menemui orang yang bertutur sepenuhnya di dalam bahasa Melayu tanpa menggunakan sedikit walaupun sepatah perkataan bahasa Inggeris ataupun perkataan daripada bahasa-bahasa lain. Sangat sukar untuk kita temui, umpama mencari hama menggunakan mata kasar. Oleh hal yang demikian, sebagai seorang ketua akademik bahasa Melayu di institusi pengajian tinggi, saya amat berharap supaya saya dapat melahirkan penuntut yang sangat komited, cekap dan juga sangat mahir dalam mengaplikasikan bahasa Melayu untuk penggunaan harian tanpa mengira bangsa, agama dan juga latar belakang individu itu sendiri. Dan tidak dengan itu sahaja, saya juga telah pun meletakkan satu harapan yang tinggi bersama-sama dengan beberapa inisiatif atas tujuan untuk membantu memerdekakan bahasa ibunda kita sendiri, iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu tetap akan bersemadi di dalam. Terima kasih panel pertama di atas ulasan yang sangat hebat sebentar tadi. Seperti yang kita sedia maklum, bahasa rojak merupakan bahasa yang sangat popular dalam kalangan generasi muda zaman ini. Hal ini demikian, generasi muda pada zaman kini lebih tertarik menggunakan bahasa rojak berbanding menggunakan bahasa Melayu itu sendiri. Oleh itu, kita dengar pula pendapat daripada panel kedua kita. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pertama sekali, terima kasih kerana telah menjemput saya untuk memberi sedikit keterangan tentang pentingnya penggunaan bahasa Melayu ini. Jadi di sini saya ingin menerangkan sebuah sedikit apa peranan saya dan juga bagi pihak Jabatan Pendidikan dalam memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Okey, pertama sekali pihak Jabatan Pendidikan telah mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melaksanakan beberapa pelan untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Untuk masa sekarang ini, Jabatan Pendidikan bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia masih menggunakan pelan yang sedia ada menerusi anjakan kedua, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Baik, saya akan terangkan apa isi yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ini. Dalam usaha memperkukuh keberhasilan pembelajaran bahasa Melayu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 meletakkan usaha meningkatkan kemahiran dan penguasaan bahasa tersebut melalui anjakan kedua, iaitu memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta digalakkan juga mempelajari bahasa tambahan.
Pelan ini menyasarkan selepas 3 tahun persekolahan peringkat sekolah rendah, 100% literasi asas dalam bahasa Melayu dapat dicapai, manakala pada akhir tingkatan 5, 90% murid dijangka memperoleh skor minimum kepujian dalam Kertas Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2025. Selain daripada peringkat sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah juga mengambil serius tentang penggunaan bahasa Melayu terhadap Jabatan Perkhidmatan Awam. Ini juga selaras dengan Perkeliling Jabatan Perkhidmatan Awam bilangan 9 tahun 2011 iaitu Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan dalam Perkhidmatan Awam. Kementerian Pendidikan Malaysia yang mendukung semua dasar kerajaan demi memartabatkan bahasa Melayu turut berusaha memastikan setiap urusan rasmi menggunakan bahasa kebangsaan seperti yang dinyatakan dalam perkeliling sebentar tadi. Seluruh anggota pentadbiran perkhidmatan awam hendaklah menggunakan dan mengutamakan bahasa kebangsaan yang baik dan betul serta meluas dalam setiap urusan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Jadi dalam konteks ini, sektor pendidikan khususnya Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan lebih proaktif dengan memberi tumpuan kepada aspek penataran, pemantauan, perkhidmatan, pemupukan dan pengiktirafan. Selaras dengan itu juga, sektor pendidikan turut mengambil perhatian serius tentang pengauditan bahasa Melayu yang giat dilaksanakan di sektor awam pada ketika ini. Terima kasih panel kedua kita. Sejujurnya saya sangat bersetuju dengan pendapat Puan tadi. Ini sememangnya dalam sistem pendidikan pada masa kini adalah sangat penting untuk mengusahakan beberapa usaha dalam memartabatkan bahasa Melayu di peringkat pendidikan, terutamanya di peringkat universiti. Hal ini bertian kerana seperti usul sebentar tadi, mempertingkatkan penguasaan dalam kalangan pelajar yang menjadi bahasa pertama harus dikuasai di sekolah dan bahasa Inggeris menjadi bahasa kedua di universiti. Seterusnya, kita menjemput pula panel ketiga kita untuk mengulas topik kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cik Moderator dan ahli panel yang lain. Pertama sekali, aspek penguatkuasaan penting bagi memelihara martabat serta pengukuhan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kerana ia amat berkait rapat dengan jati diri sesebuah negara. Dalam konteks bahasa Melayu di Malaysia, kita harus faham walaupun namanya bahasa Melayu namun ia bukanlah untuk keturunan Melayu semata-mata. Bahasa Melayu telah diangkat menjadi bahasa rasmi. Semua warga negara Malaysia, tidak kira bangsa Cina, India, Kadazan, Murut, orang sungai dan sebagainya, harus melihat bahasa Melayu itu sebagai milik bersama. Antara peranan Dewan Bahasa dan Pustaka yang telah dilaksanakan adalah membakukan ejaan dan sebutan serta membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan. Pelaksanaan dasar bahasa yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat institusi pengajian tinggi menggerakkan kegiatan peristilahan yang didukung oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Banyak jawatan kuasa istilah JKI telah ditubuhkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama institusi pengajian tinggi awam untuk mengumpul, membentuk dan menyebar luas istilah bahasa Melayu dalam bidang sains asas, sains gunaan. Perubahan ini menyaksikan perancangan korpus bahasa Melayu berkembang dengan cepat sekali. Selain itu, Dewan Bahasa dan Pustaka juga menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya ia akan digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang sedang dikuatkuasa. Dalam usaha memperkembangkan bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka melaksanakan pelbagai program melalui fungsi pengukuhan dasar bahasa kebangsaan, pemantauan, pemupukan, perantaraan, perkhidmatan dan penyebaran. Pelbagai kegiatan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi ini bagi memastikan kedudukan bahasa Melayu terus menjadi mantap sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa perpaduan negara Malaysia. Di sinilah peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang sangat penting ke arah memasyarakatkan secara meluas penggunaan bahasa Melayu dengan pendekatan dan kaedah yang menarik dan selaras dengan perkembangan teknologi info telekomunikasi.
Daripada kaedah biasa dan stereotip yang sering digunakan, Dewan Bahasa dan Pustaka perlu meneroka pendekatan baru melalui industri kreatif, media sosial dan elektronik seperti mengadakan program pembelajaran bahasa Melayu dan menghasilkan promo serta iklan yang berseangkatan dengan bahasa Melayu. Seterusnya, Dewan Bahasa dan Pustaka berperanan mencetak, menerbitkan dan membantu usaha pencetakan atau penerbitan buku-buku, risalah-risalah dan lain-lain bentuk persuratan dalam bahasa kebangsaan. Seperti sudah sedia maklum, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan sebuah organisasi yang begitu penting dalam industri percetakan, penerbitan buku-buku, risalah-risalah, kamus-kamus serta pelbagai bentuk bahan ilmiah kerana ia merupakan salah sebuah organisasi penerbitan yang terbesar di Malaysia. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka juga telah banyak mencetak dan menerbitkan buku-buku untuk sekolah-sekolah seperti buku teks dan buku rujukan yang merupakan bahan ilmiah yang sangat penting bagi pelajar-pelajar sekolah rendah maupun sekolah menengah. Dewan Bahasa dan Pustaka juga bergiat aktif dalam menerbitkan buku-buku kesusasteraan bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris. Ini bermakna peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka adalah sangat penting dan ia juga memberi impak yang baik dalam bidang kesusasteraan, pendidikan dan juga industri pencetakan negara. Maka, ilmu dari luar dapat diadaptasikan dalam bahasa Melayu bagi memperkayakan perbendaharaannya. Dalam masa yang sama, Dewan Bahasa dan Pustaka juga memerlukan penglibatan para sarjana, pengkritik dan pemantau bahasa agar buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dapat dianalisa dan diberi ulasan-ulasan fragmentasi atau resensi buku agar orang ramai akan dapat menikmati dan memahami intipati buku-buku yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sungguh hebat dan baik ulasan panel ketiga kita. Sememangnya Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang amat penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Usaha dari pihak Dewan Bahasa dan Pustaka ini sememangnya amat memberangsangkan, bahkan usaha ini berkesan dalam aspek memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat di mana peredaran zaman menyebabkan ramai masyarakat yang kurang peka dengan penggunaan bahasa Melayu dengan baik. Baiklah, cepat pula masa berlalu ya. Baiklah, kita teruskan dengan ahli panel yang terakhir kita iaitu panel keempat kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada Cik Moderator dan ahli panel yang lain. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya bersama-sama untuk mengupas tentang forum kita pada hari ini iaitu Bahasa Melayu, Alaf Baharu, Penggunaan dan Penguasaan. Rasa kedih ya saya di sini kerana dikelilingi oleh orang-orang yang hebat belaka. Sebelum saya ulas dengan lebih lanjut, penggunaan bahasa Melayu dalam perkhidmatan awam sememangnya dipandang serius oleh semua pihak dan selaras dengan perkeliling Jabatan Perkhidmatan Awam Bilangan 9 tahun 2011 iaitu Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan dalam Perkhidmatan Awam. Namun begitu, kelayakan pekerjaan pada masa kini tidak menitik beratkan bahasa Melayu. Mengapa hal ini dikatakan demikian? Kerana dalam perkhidmatan awam, bahasa Melayu sememangnya diutamakan, tetapi bahasa Inggeris juga digunakan secara meluas, terutamanya melibatkan urusan-urusan, misalnya urusan luar negara, pelanggan ataupun orang yang berstatus tinggi, dan juga urusan-urusan dokumentasi. Sebagai penjawat awam atau pekerja yang akan berhadapan dengan pelbagai bangsa dan juga ragam, hal ini melihat juga kepada kemampuan seseorang pekerja dan bukannya hanya diukur betapa tingginya atau cemerlangnya kelayakan akademik mereka yang dimiliki oleh mereka, tetapi boleh dikatakan begitulah dunia realiti yang memiliki persaingan yang sangat sengit, dan sengit dari segi dunia kerja ya,
yang sebenarnya amat mencabar, dan setiap pekerja haruslah melengkapi diri dengan pelbagai kemahiran yang relevan selaras dengan penggunaannya pada zaman kini. Malahan bukan sahaja bahasa Inggeris tetapi bahasa Mandarin dan juga Tamil sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan kini. Menguasai bahasa Inggeris dapat memberikan kesempatan yang besar kepada sebahagian manusia ataupun orang lain. Ini kerana kemampuan dalam menguasai bahasa Inggeris menjadi salah satu syarat wajib untuk diterima dalam apa jua syarikat ataupun perusahaan yang besar. Hal ini melibatkan konteks temuduga lah. Dan selain itu dapat juga meningkatkan peluang dengan mengembangkan potensi diri. Sebagai contoh, pekerja lebih senang ataupun berpeluang untuk mendapat kenaikan pangkat dan lain-lain lagi. Seterusnya dapat meningkatkan juga kesedaran terhadap budaya luar. Apa yang ingin saya tekankan di sini adalah salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan elemen utama yang dituntut dan merupakan kemahiran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran urusan kerja. Sama ada komunikasi ini boleh digunakan dengan rakan sekerja ataupun orang yang luar. Contohnya organisasi ataupun berkomunikasi dengan organisasi yang lain. Dalam sebuah organisasi juga kita akan dapat melihat penggunaan bahasa Inggeris yang digunakan secara menyeluruh ketika bekerja. Hal ini kita perlu melihat secara menyeluruh daripada berbagai aspek penglibatan pekerja. Misalnya pelibatan pekerja tersebut sama ada ianya melibatkan urusan dengan negara asing ataupun pekerja yang dari luar negara yang hanya pandai untuk berbahasa Inggeris. Jadi di sini pekerja perlu berbahasa Inggeris lah. Dan dunia kini juga memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bahasa Inggeris. Hal ini dikatakan demikian kerana menguasai bahasa Inggeris membolehkan kita untuk berpengetahuan dan juga membantu untuk memahami konteks pembicaraan rakan sekerja asing dari berbagai negara. Kita tahu pekerja asing ini mempunyai berbagai bahasa yang mereka gunakan kerana mereka berasal daripada negara yang berlainan. Jadi untuk berkomunikasi dengan mereka, bahasa Inggeris sangatlah digalakkan. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahawa bahasa Melayu dititik beratkan dalam dunia pekerjaan, namun penggunaan bahasa Inggeris lebih menonjol dan penggunaannya digunakan dengan lebih meluas dalam berbagai konteks. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Wah, sangat memberangsangkan ulasan beliau sebentar tadi. Terima kasih panel keempat. Bukan sahaja pihak yang berwajib, malah pihak lain perlu bekerjasama dalam memartabatkan bahasa Melayu seperti yang diperkatakan oleh panel keempat kita sebentar tadi, sesuai dengan Perkeliling Jabatan Perkhidmatan Awam Bilangan 9 tahun 2019, iaitu Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan dalam Perkhidmatan Awam, di mana setiap perkhidmatan awam perlu mengutamakan bahasa Melayu. Namun pada masa kini, bahasa Melayu kurang dititik beratkan, malah kebanyakan temuduga yang dijalankan lebih mengutamakan bahasa Inggeris. Oleh itu, ini menjadi satu salah isu yang besar dan semestinya memberi kesan yang buruk dalam penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat kini. Terima kasih kepada keempat-empat panel kita pada malam ini kerana sudi meluangkan masa dan sudi memberikan pendapat yang sangat benar seperti tadi. Nampaknya masa sangat mencemburi kita. Sebelum saya menamatkan sesi forum kita pada malam ini, saya berharap agar semua pihak bekerjasama dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Seperti kata pepatah,
bahasa jiwa bangsa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.